Puan Nur Azina. Saya Hishamuddin bin Hashim daripada Setiausaha Agung Malaysia International Humanitarian Organisation. Ini berkenaan satu memorandum yang saya nak minta jasa baik Puan sampaikan kepada yang saya kami hormati Datuk Muhammad Faris Muhammad Hadid berkaitan dengan satu situasi yang mana kami tidak bersetuju dengan arahan pihak PTG Perak supaya syarikat bukan Melayu yang memiliki tanah berstatus Rizab Melayu untuk seluas 3,214 hektar di Setiawan untuk tukar status tanah lain milik syarikat berkenaan kepada Rizab Melayu. Isunya kita adalah berikutan daripada satu kenyataan akhbar daripada pihak PTG yang keluar di Sinar Harian yang kami baca, yang mana dalam title tu dia mengatakan bahawa telah ada arahan daripada pihak PTG kepada syarikat supaya gantikan tanah 3,214 hektar yang tanah tu masih lagi berstatus tanah Rizab Melayu. Tanah tu tanah Rizab Melayu tetapi dipegang oleh syarikat bukan Melayu. Dia ada dua isu. Satu, tanah syarikat yang bukan Melayu pegang tanah Rizab Melayu. Itu satu. Isu yang kedua lagi adalah isu yang berkaitan dengan hampir 200 slot tanah yang telah diberikan, telah dipecah geran kepada geran individu 317 tanah. Ini ada dua isu. Satu isu tanah syarikat bukan Melayu pegang tanah berstatus Rizab Melayu. Satu lagi isu mengenai tanah yang telah dipindah milik kepada individu. Telah dipindah milik kepada individu yang bukan Melayu tetapi statusnya masih lagi tanah Rizab Melayu. Jadi saranan yang dibuat oleh pihak, saya pertama kali saya mengujilah. Saya berterima kasih kepada pihak PTG lah kerana telah menubuhkan satu jawatan kuasa. Saya dapat faham bahawa ada arahan untuk tubuh satu jawatan kuasa. Antara yang saya dapat maklumat bahawa jawatan kuasa telah mengarahkan semua tanah-tanah Rizab Melayu ini supaya dimasukkan kabinet pendaftar. Itu okeylah. Tapi isunya kabinet pendaftar ni lepas tu nak buat apa? Itu satu. Isu dia saranan daripada pihak PTG supaya syarikat ni pergi ambil tanah lain. Tanah yang lain. Yang tanah yang duk ada ni dia nak jadi macam mana? Itu soalan dia. Tanah yang duk ada ni tanah Rizab Melayu. Tanah Rizab Melayu ni pula tiba-tiba diminta untuk ganti tanah Rizab, tanah yang lain. Jadi ini sebenarnya adalah bukan satu isu bangsa ataupun isu agama. Ini adalah isu yang berkaitan dengan isu undang-undang. Di mana Seksyen 19 kata dalam enactment tanah Rizab Melayu mengatakan bahawa tanah Rizab Melayu tidak boleh dipegang oleh bukan Melayu. Itu satu. Dan isu yang kedua adalah isu mengenai, menurut kajian daripada kita buat, tanah yang di Setiawan telah digazetkan sebagai tanah Rizab Melayu sebelum tahun 1933. Dia bukan, tanah Rizab Melayu dia dua. Satu, tanah Rizab Melayu yang digazetkan selepas 1933 dan sebelum 1933. Jadi tanah Rizab Melayu ni adalah tanah Rizab Melayu yang sebelum merdeka. Sudah tentulah enactment tanah Rizab Melayu pada tahun 1933 terpakai. Jadi tidak boleh dibatalkan status Rizab Melayu tanah di Setiawan ni dan tidak boleh digantikan dengan tanah Rizab yang lain. Ini merupakan satu kesalahan undang-undang dan saranan yang dibuat oleh pihak PTG pada kita mengikut kajian kita, menurut analisa undang-undang kita adalah satu saranan yang tidak bertepatan dengan undang-undang dan tidak selari dengan Seksyen 19 enactment tanah Rizab Melayu, yang mana dalam Seksyen 19 enactment tanah Rizab Melayu menyatakan dengan jelas bahawa sebarang bentuk pindah milik, sebarang bentuk pajakan yang melibatkan tanah Rizab Melayu kepada bukan Melayu terbatal, void. Bukan saya kata, Tuhan saya tak kata. Yang kata adalah enactment tanah Rizab Melayu. Jadi saranan daripada pihak PTG ini pada kita tidak mempunyai asas undang-undang. Tidak mempunyai asas undang-undang dan sebenarnya akan menimbulkan kecelaruan undang-undang kerana tidak selari dengan enactment tanah Rizab Melayu, Seksyen 19 enactment tanah Rizab Melayu. Bukan itu saja, dan juga tidak selari dengan undang-undang yang ada dalam Seksyen 162. Dalam Perlembagaan Persekutuan, Seksyen 162 mengatakan bahawa undang-undang yang wujud sebelum merdeka, undang-undang yang wujud sebelum merdeka tidak boleh ditukar. Sebab dia wujud sebelum merdeka. Enactment tanah Rizab Melayu ini telah wujud sebelum merdeka. Jadi dia perlu digunapakai dan tidak ada undang-undang yang boleh membatalkan undang-undang yang wujud sebelum merdeka, melainkan dibahaskan di Parlimen. Tidak ada apa-apa perbahasan Parlimen untuk memansuhkan enactment tanah Rizab Melayu yang telah wujud pada tahun 1933. Tidak ada sebarang itu. Jadi dia terpakai sehingga hari ini dan sebarang
penguatkuasaan ataupun sebarang kuasa tidak mempunyai otoriti. Pada kami nak bertanya juga kepada pihak Ketua Pengarah, apakah asas undang-undang yang boleh menyebabkan pihak Ketua Pengarah PTG memutuskan supaya tanah Rizal Melayu yang 3,214 ekar ni, yang masih lagi berstatus tanah Rizal Melayu, digantikan pula dengan tanah di tempat lain. Pada saya, itu merupakan satu kesalahan undang-undang kerana adanya Seksyen 19 enactment tanah Rizal Melayu yang mengatakan sebarang pindah milik pajakan yang melibatkan kepentingan tanah Rizal yang berstatus tanah Rizal Melayu kepada Bekas Melayu adalah dikira sebagai terbatal. Jadi kami hari ini ingin mendesak kepada pihak PTG, nombor satu, yang kami nak mendesak adalah supaya pihak PTG tidak menggantikan kepada tanah lain. Yang kami nak mendesak kepada pihak PTG untuk membatalkan status tanah Rizal Melayu, membatalkan pemilikan Bukan Melayu kepada tanah Rizal Melayu yang sudah ada. Sebab pada kita ini bukan isu bangsa. Sebab pembeli-pembeli yang telah membeli tanah lot yang ada di kalangan kaum Bukan Melayu sebenarnya merupakan mangsa. Mereka beli satu tanah, yang tanah itu sebenarnya mereka ingat tanah itu tanah freehold, tanah yang tidak ada sekatan. Tetapi malangnya tanah mereka ini ada sekatan dan disebut tidak Melayu. Dah itu pihak PTG telah caveatkan tanah mereka. Jadi mereka mangsa. Ini adalah satu, pada kita juga menjadi satu kezaliman kepada kaum Bukan Melayu kerana telah membeli tanah Rizal Melayu dalam keadaan mereka rasa mereka tertipu. Itu satu. Yang kedua, sekiranya PTG membenarkan tanah Rizal Melayu ini dipegang oleh Bukan Melayu, mengekalkan satu tanah Rizal dipegang oleh Bukan Melayu ni yang sebanyak 3,214 hektar, dan sebenarnya kalau ikut tanah yang asal puan kita tengok kat sini, daripada geran asal sebenarnya jumlahnya 42,000 hektar sebenarnya keseluruhan ekar, 42,000. Sebenarnya dalam laporan Ketua Audit yang berjumlah sebanyak 3,214 di setiawan ni, sebahagian sebenarnya yang lebih besar, the whole master title adalah sebanyak 42,000 yang telah diwujudkan pada tahun, digazetkan pada Disember 1929. Kemanakah pergi lagi tanah-tanah yang lain ni? Apakah isu dia? Jadi saranan yang dibuat oleh pihak PTG adalah sebenarnya tidak bertepatan, tidak selari dengan undang. Saranan kita adalah sangat jelas. Nombor satu, kita minta kepada pihak PTG untuk menguatkuasakan Seksyen 380 Kanun Tanah Negara, iaitu untuk melakukan pembentulan kesilapan dalam dokumen hak milik, yang mana jika pendaftar berpuas hati, maka bahawa dokumen-dokumen hak milik yang telah didaftarkan dikeluarkan mengandungi salah perihal, maka perlu dilakukan pembentulan. Saranan kita yang pertama. Saranan yang kita bagi ni saranan undang-undang menggunakan Seksyen 417 Kanun Tanah Negara, yang mana pihak PTG merujuk kepada mahkamah menggunakan otoriti am untuk mengarahkan pendaftar ataupun tadbir tanah untuk melakukan apa-apa prosiding bagi membuat pembetulan bagi kesalahan-kesalahan yang dah ada. Dah salah dah. Kita tak boleh nak cerita benda yang lepas. Saya bukan hari nak cerita benda lepas. Saya nak cerita benda move forward. Nak buat apa? Gunakan peruntukan yang ada 417. Gunakan juga 419 kuasa pendaftar untuk merujuk persoalan di mahkamah. Gunakan segala peruntukan undang-undang yang ada di bawah Kanun Tanah Jenayah. Kerana apa? Kerana tanah di setiawan itu masih lagi tertakluk di bawah Seksyen 19 enactment Rizal Melayu, yang mana apa-apa urusan bertentangan dengan enactment tidak sah, terbatal. Pada kita, pembatalan status Rizal Melayu di tanah berkenaan sebanyak 3,214 hektar itu adalah tidak berperlembagaan, tidak mengikut undang-undang, dan pada kita meminta syarikat untuk menggantikan di tempat tanah yang lain juga tidak selari dengan prinsip undang-undang. Jadi kita ingin menggesa kepada pihak PTG, gunakan otoriti yang sedia ada, batalkan tanah yang ada, pulangkan balik tanah Rizal Melayu kepada Melayu kerana selaras dengan peruntukan undang-undang yang ada. Kena ingat, tanah Rizal Melayu ini bukan milik PTG. PTG hanya berpegang sebagai pemegang amanah untuk menjaga kepentingan tanah Rizal Melayu. Jadi perlu diberikan kepada yang diberikan hak segi undang-undang, iaitu keumpayaan hak milik kepada tanah Rizal Melayu. Tidak ada isu Malay holding ataupun non-Malay holding, kerana tanah berkenaan adalah tanah yang telah diwujud, digazet
sebelum tahun 1933. Apabila dia wujud, digazetkan sebagai Tanah Rizab Melayu sebelum 1933, maka undang-undang berkaitan dengan enactment Tanah Rizab Melayu terpakai dan tidak boleh digantikan dengan tanah yang lain. Kerana mengikut Seksyen 16 Artikel 162 Perlembagaan Persekutuan menyatakan dengan jelas sebarang perjanjian, sebarang treaty, sebarang undang-undang yang telah wujud sebelum merdeka hendaklah diguna pakai selepas merdeka, melainkan sekiranya ada perbahasan di parlimen yang membatalkan undang-undang tersebut. Sehingga hari ini tidak ada pembatalan kepada enactment Tanah Rizab Melayu pada tahun 1933 dan diguna pakai sehingga hari ini. Dan sekiranya ada usaha yang mana cuba untuk mengganti, kita meminta kepada pihak PTG untuk menilai semula keputusan tersebut dan kalau boleh menggunakan segala instrumen yang ada melalui mahkamah untuk membatalkan pemilikan bukan Melayu pada Tanah Rizab Melayu yang ada selaras dengan Seksyen 19 enactment Tanah Rizab Melayu. Kita minta jasa baik PTG untuk melakukan sedemikian. Sekiranya tidak ada tindakan, pihak kami tidak ada pilihan yang lain. Pihak kami terpaksa membawa perkara ini merujuk ke mahkamah untuk melakukan judicial review putusan khidmatkan undang-undang terhadap keputusan PTG. Sekiranya ada sebarang pembatalan Tanah Rizab Melayu yang sedia ada di 3,214 hektar di Setiawan, kita akan melakukan judicial review tindakan yang dilakukan oleh pihak PTG. Tapi sebelum itu, kami sebagai dasar budi bahasa, dasar budiman meminta kepada pihak PTG, tolonglah janganlah digantikan, batalkan, ikut apa yang ada dalam Seksyen 19 enactment Tanah Rizab Melayu. Berikan kembali Tanah Rizab yang merupakan milik Melayu ini kepada yang berhak. Berhak bukan apa? Berhak mengikut undang-undang, iaitu Seksyen 19 enactment Tanah Rizab Melayu. Saya memohon kepada Puan, saya menghormati Puan, saya tidak datang hari ini untuk mencalarkan mana-mana imej organisasi. Sebaliknya tujuan saya murni, tujuan yang budiman, hanya untuk bercakap bagi stakeholder iaitu kepentingan Melayu yang selaras dalam enactment Tanah Rizab Melayu yang sedia ada. Mungkin ada nak tambahan ke Puan? Mungkin apa yang boleh ditekankan lagi adalah kita dapat laporan audit tahun 2021 berkenaan dengan isu ini dan ada dinyatakan di dalam laporan audit itu tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh pihak PTG. Dan saya percaya sebagai pihak yang berautoriti, laporan audit itu jangan dipandang sebelah mata lah. Itulah Datuk. Ya, Cik Amdi. Jadi kita cuma nak jelaskan, kita telah mempunyai dokumen, sebenarnya dokumennya sebanyak 42,000. Yang kita cerita ni barulah 3,000 something. 42,000 ni belum lagi kita buka. Tapi hari ni jangan pergi tajuk 42,000 ni lah. Kita pergi tajuk 3,217 yang tak lama lagi telah kenyataan tu telah dikeluarkan secara rasmi oleh pihak PTG Perak yang telah disiarkan melalui Sinar Harian. Kita nak sekat tu dulu. Tolonglah janganlah dibatalkan Tanah Rizab Melayu dan digantikan di tempat lain. Gunakan otoriti yang ada supaya Tanah Rizab Melayu dapat dikekalkan dan dikembalikan balik kepada yang mempunyai hak kepada tanah ini selaras dengan enactment Tanah Rizab Melayu Seksyen 19 enactment Tanah Rizab. Jadi saya dengan ini minta Jad tolong bagi dokumen tu. Buat tadi. Nak buat suka. Ni dokumen tu. Dewa, handphone yang masuk bang Bukan untuk uji. Terima kasih banyak Puan. Jangan saya datang dengan baik, tidak dengan berniat untuk mencalahkan mana-mana organisasi. Sebaliknya yang ini hanya betul-betul faktor isu yang melibatkan undang-undang saja. Mohon maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan. Saya harap Puan boleh sampaikan salam saya kepada Datuk Ketua Pengarah. Mohon maaf kerana kita datang hari ini, Puan bagi appointment pada besok hari. Kami dapat permit hari ini. Jadi kami kalau pergi besok, kami datang jadi perhimpunan haram pula kan. Kerana permit diluluskan oleh UCPD pada hari ini. Saya mohon maaf Okay, saya bagi pihak pengarahkan Nagadan inilah ni dan kita akan teliti nanti segala yang diusulkan oleh pihak. Ya, boleh. Kalau boleh bagi jawapan pun dalam bentuk bertulis pun bagus lah. So, tu je. Terima kasih banyak Cuma itulah kami okey. Saya ambil masa 5 minit sikit buat sidang media, boleh? nak bagi sekarang. Kemudian ke? Boleh Ni jemputan ke besok sebenarnya. Oh, jemputan esok bukan kedua kahwin Bukan. Meeting besok Okey. Nanti saya akan reply boleh. Boleh. Terima kasih banyak Sampaikan salam pada Datuk. InsyaAllah. Okey, sama-sama.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan adakan sedikit sidang media bagi memberikan penjelasan. Sini. Abang sini tepi. Bagi puan program. Ini program kita. Mungkin ada yang tertanya-tanya mengenai apakah isu yang kita jadikan hari ini. Ini merupakan satu isu yang mana kita bangkitkan mengenai satu isu yang melibatkan satu laporan audit. Mungkin keluar laporan audit tu. Kita tunjukkan. Ini merupakan beberapa siri yang telah kita lakukan mengenai satu laporan audit. Ini laporan audit. Laporan audit ni bukan kami yang keluarkan. Yang keluar ni adalah Ketua Audit Negara pada tahun 2019. Yang mana di dalam laporan audit ini telah menyatakan bagaimana berlakunya satu situasi tanah Rizab Melayu sebanyak hampir 3,217 hektar tanah Rizab Melayu yang berada di Setiawan berstatus tanah Rizab Melayu tetapi dipegang oleh bukan Melayu. Ini nak cerita asas dia. Asas mengapakah kita hadir hari ini? Kerana laporan audit. Apabila kita teluti, ini merupakan satu sumber yang berwibawa. Kerana laporan daripada Ketua Audit Negara tahun 2019 kata 3,217 hektar tanah Rizab Melayu telah dipegang oleh bukan Melayu. Mula-mula kita pun tak faham macam mana boleh pegang. Lalu kita pun buatlah carian. Kita buat carian dan kita dapati bahawa kita ada wujud dokumen dia. Contohnya saya bagi tahu, saya tunjukkan. Dokumen ini di Mukim Setiawan. Saya tak bacalah dia punya nombor geran tu. Peristaran Rizab Melayu. Tanah Rizab Melayu. Tetapi dipegang oleh bukan Melayu. Ini benda tak berapa faham, pelik. Hairan bin ajaib. Tanah Rizab Melayu dipegang oleh, yang tak payah highlight nama dia lah, bukan Melayu. Kita ingatkan ada satu saja benda ni. Rupanya bergeran-geran. Total geran berapa? 317 lot. Dan setiap satu lot itu ada 5 ekar. Jadi bayangkanlah, tanah Rizab Melayu berstatus tanah Rizab Melayu. Dia pelik ni. Tanah Rizab Melayu bukan Melayu, dipegang oleh bukan Melayu. Ini bukan isu pertikaian bangsa ke agama ke, tak ada kaitan tu. Ini adalah isu yang melibatkan undang-undang. Kerana kita mempunyai undang-undang khas yang berkaitan dengan enactment tanah Rizab Melayu. Ini isu. Kita boleh tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan semua bagaimana senarai. Ini semua senarai-senarai yang kita telah buat carian. Ini semua carian-carian kita, nampak? Ini semua. Ini semua senarai-senarai dia. Tanah yang telah dipindah kepada bukan Melayu tapi masih lagi mengekalkan Rizab Melayu. Ini. Okey. Ini semua merupakan carian yang kita dapati. Kita dah senaraikan dah semua. Okey. Kemudian kita nak tunjuk kat tuan-tuan ni semua. Ini semuanya, inilah kopi geran dia. Salinan plan. Semua telah dipecahkan lot. Semua telah dipecahkan lot. Boleh pegang? Tolong pegang. Telah dipecahkan lot. Dan saya nak tunjuk. Ini penting ni. Permohonan pecah sepadan. Tak payah nombor tu tak payah baca lah. Nak cerita. Kita ada dokumen. Yang mana Kota Bumiputra 100% penjualan mesti kepada Bumiputra. Bukan saya yang keluar. Itulah pejabat pengarah tanah Nanggalian yang keluar. Dia tulis kat situ syarat-syarat nyata tanaman komersial getah dan kelapa sawit 100% penjualan mestilah kepada Bumiputra. Soalan dia, mengapakah tanah yang diluluskan pecah lot ni, subdivision ni dipecahkan kepada lot-lot tetapi dipindah milik kepada bukan Melayu. Isunya adalah besar kerana kita ada enactment tanah Rizab Melayu. Kita tunjuk sikit. Ni yang buat buku ni. Ada ni undang-undang dia. Enactment Malay Reservation, Enactment in Peninsular Malaysia yang melibatkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Antaranya Pahang, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Perak. 3. Perak termasuk daripada negeri. Kita ada undang-undang ini. Yang mana dalam undang-undang ni dengan nyatakan dengan jelas. Okey. Apa yang undang-undang ni kita baca ni? Section 19. Enactment tanah Rizab Melayu. Dia ada. Apa dia kata? Urusan yang bertentangan dengan enactment sama ada bagi tujuan urus niaga. Urus niaga pindah milik lah. Daripada pelupusan, percubaan untuk melupuskan, sama ada dalam bentuk panjakan ataupun jual beli,
adalah terbatal kepada sekiranya dipindah kepada bukan Melayu. Tetapi ada pula satu pihak yang mengatakan bahawa boleh disebabkan dia kata pegangan walaupun tanah rizab Melayu, pegangan bukan Melayu boleh. Itu sebenarnya tidak benar. Kerana Seksyen 19 telah nyatakan dengan jelas bahawa tidak boleh dipindah milik. Jadi pindah milik itu sebenarnya pindah milik yang tidak selaras dengan undang-undang. Bertentangan dengan Seksyen 19 enactment tanah rizab Melayu. Jadi apa yang kita nak nyatakan di sini, sekiranya dah berlaku dah satu pelanggaran undang-undang kerana enactment tanah rizab Melayu tidak sekali-kali membenarkan pindah milik kepada bukan Melayu. Jadi apa yang berlaku apabila kita membuat sidang media kita, kemudian terdapat respon daripada peringkat PTG. Saya mengalu-alukan respon, saya tidak mempertikaikan usaha. Cuma yang kita dapati bahawa usaha yang dilakukan oleh PTG adalah untuk nombor satu membuat caveat. Dia buat caveat pendaftar tanah-tanah. Caveat pendaftar tidak menyelesaikan apa-apa masalah kerana lebih merugikan pemilik-pemilik tanah ataupun pemegang-pemegang tanah bukan Melayu. Dahlah dia beli tanah yang dia sangkakan tanah yang tidak ada sekatan. Tiba-tiba tanah yang dia beli itu tiba-tiba kena caveat. Bayangkan berapa ramai pembeli-pembeli yang merupakan rakyat Cina yang terkesan. Dia beli, dia tak tahu tanah ni tanah rizab Melayu. Nombor satu. Nombor dua, tanah dia kena caveat. Dia tak boleh jual. Jadi merugikan dia. Sebab itulah yang kita nak bawa hari ini. Penyelesaian yang dibuat oleh pihak PTG ini perlu penyelesaian yang lebih holistik. Apabila keluarnya satu saranan yang dikeluarkan oleh pihak PTG yang mengatakan bahawa mereka meminta supaya syarikat tadi menggantikan dengan tanah yang lain. Adakah saranan itu mengikut undang-undang atau tidak? Bagaimana dengan Seksyen 19 yang ada ni? Jadi sebab itulah kita hari ini kita telah menyatakan bahawa meminta kepada kerajaan, meminta kepada PTG menggunakan peruntukan yang ada. Apakah peruntukan undang-undang yang ada? Seksyen 380 Kanun Tanah Negara yang mana pihak PTG boleh melakukan pembetulan. Tanah ini perlu dibatalkan, dipulang balik kepada Melayu. Mangsa-mangsa yang rugi perlu membuat tuntutan di mahkamah untuk tuntut kepada syarikat yang menjual secara tidak benar. Tuntut pampasan. Sekiranya tidak berlaku pembatalan ini, macam mana dia nak tuntut pampasan? Merugikan orang yang membeli tu. Jadi kita minta supaya pihak PTG tidak berdolak balik ke kanan atau ke kiri. Sebaliknya menggunakan peruntukan di bawah Seksyen 380 Kanun Tanah Negara, Seksyen 417 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 1419. Dan saya nak merujuk kepada beberapa kes yang nak memberi penjelasan kepada rakan-rakan media lah mengenai salah faham. Beramai yang ada pihak yang mengatakan bahawa tanah rizab Melayu boleh digantikan. Tanah rizab Melayu boleh digantikan. Jawapannya ya dan tidak. Sekiranya tanah rizab Melayu itu telah digazetkan sebelum merdeka. Kena faham Tanah rizab Melayu ada dua. Satu yang wujud selepas merdeka, satu yang wujud sebelum merdeka. Bermaksud dia akan mengguna pakai enactment tanah rizab Melayu pada tahun 1933, betul? Pada tahun 1933. Tanah rizab Melayu yang wujud pada tahun 1933 tidak boleh di-revoke, tidak boleh dibatal. Mengapa? Kerana adanya artikel 162 Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan sebarang perjanjian, sebarang treaty, sebarang undang-undang yang wujud sebelum merdeka hendaklah diguna pakai dan tidak boleh dibasuh dan dipindah melainkan dengan perbahasan di parlimen. Jadi bilakah enactment tanah rizab Melayu 1933 ini dibahaskan di parlimen? Dan saya ingin jelaskan, sekiranya ada dispute, Seksyen 20 enactment tanah rizab Melayu telah mengatakan dengan jelas bahawa sekiranya adanya keraguan perlu membuat rujukan kepada siapa? Kepada pihak yang berkuasa. Dan pihak berkuasa mengikut Seksyen 6, mengikut National Land Code, Kanun Tanah Negara dan mengikut enactment tanah rizab Melayu bukanlah exco. Sebaliknya adalah raja. Ruler and ruler council, iaitu raja. Adakah perkara ini dirujuk kepada tuanku? Adakah benda ini hanya dirujuk kepada exco semata-mata dan tidak dibawa kepada tuanku?
Duli Yang Maha Mulia tuanku. Jadi sebab itulah kita hadir hari ini ingin memaklumkan pada pihak PTG bahawa pertelingkahan ini tidak hanya dirujuk kepada pihak PTG dan Esko, seharusnya dibawa kepada Duli Yang Maha Mulia tuanku, kerana urusan yang berkaitan dengan tanah Rizab Melayu ini adalah urusan yang perlu dirujuk kepada Duli Yang Maha Mulia tuanku. Kerana apa? Kerana enactment tanah Rizab Melayu berkata sedemikian. Rujukannya adalah ruler in council. Betul. Ruler in council. Dan kita sekarang ni memaklumkan kepada pihak PTG, kita akan membawa perkara ini kepada Duli Yang Maha Mulia tuanku, membawa memorandum ni pada masa akan datang pada Duli Yang Maha Mulia untuk membuat rujukan, dan kita rasa kerana apa yang dilakukan ini tidak selaras dengan undang-undang yang sedia ada, enactment tanah Rizab Melayu, yang mana kita berpandangan bahawa rujukan pihak berkuasa negeri ini tidak tepat apabila dirujuk hanya semata-mata kepada Esko, tetapi tidak membawa isu ini untuk dirujuk kepada Duli Yang Maha Tuanku, kerana ruler yang sebenarnya adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku selaku Sultan. Dan kita juga ingin memaklumkan dan juga bahawa sekiranya saya tidak membuat apa-apa tuduhan, sekiranya ada apa-apa kesalahan dalam berlakunya pindah milik yang tidak selaras dengan undang-undang, kita tidak teragak-agak akan mendesak agensi siasatan untuk melakukan siasatan di bawah Seksyen 167 Kanun Kesiasaan, Seksyen 214A, yang mana sekiranya ada kelulusan pindah milik dan apa-apa representasi palsu dan fraud, boleh dikenakan denda sebanyak RM100,000 hingga RM1 juta. Dan juga sekiranya pindah milik yang dilakukan itu bagi pelupusan mana-mana hartanah, jenayah ini merupakan satu jenayah dan dendanya boleh dikenakan sebanyak RM100,000 dan RM1 juta. Dan kita juga akan cuba melaporkan kepada agensi siasatan supaya satu siasatan dapat dilakukan selaras dengan 423. Sekiranya ada elemen-elemen untuk memadam mana-mana memorial berkaitan tanah Rizab Melayu, dan individu yang melakukan demikian boleh dikenakan denda sebanyak RM500,000 dan juga penjara sebanyak 7 tahun. Kita ingin memberikan amaran kepada mana-mana pihak yang berkuasa yang melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak bertepatan dengan undang-undang. Kita akan membawa isu ini, kita akan membuat laporan kepada pihak polis, kita akan membuat laporan kepada pihak SPRM dan mana-mana agensi siasatan, kerana kita tidak mahu ada mana-mana pelanggaran undang-undang. Dan kita juga hari ini ingin memetik satu laporan audit. Dalam Ketua Audit Negara telah melakukan satu laporan yang mana kita dapati bahawa ini bukan kita cakap, ada di dalam laporan Ketua Audit Negara mengatakan bahawa pada tahun 2017 terdapat 22 lot tanah Rizab Melayu yang telah berpindah kepada bukan Melayu dan wujud penyelesaian di luar mahkamah oleh peringkat PTG di Mukim Jaya Baru, Perak Tengah, yang mana tanah Rizab Melayu sekali lagi dipindah milik kepada bukan macam tadi kita cakap Setiawan. Sekarang ni kita cakap mengenai Mukim Jaya Baru Perak ni ada dalam ni. Ada. Telah wujud satu penyelesaian luar mahkamah yang mana pihak PTG telah bersetuju untuk melakukan pindah bilik tanah Rizab Melayu daripada Melayu kepada bukan Melayu, dan pada kita tidak selaras dengan Seksyen 19 enactment tanah Rizab Melayu. Jadi kita hari ini ingin memberikan satu desakan, meminta kepada pihak PTG jangan sekali-kali swap ataupun batal tanah 3,217 hektar di Setiawan ini, dibatalkan status Rizab Melayu, digantikan kepada tanah lain. Tidak, kami tidak akan benarkan. Kami akan challenge sebarang keputusan, sama ada melalui mahkamah ataupun kami akan membuat rujukan kes ini kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku, kerana Duli Yang Maha Mulia Tuanku adalah pihak yang berautoriti dalam bidang tanah Rizab Melayu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendesak kepada pihak PTG, tolonglah jalankanlah amanah dengan baik. Kerana tanah Rizab Melayu ni bukan milik PTG, bukan milik saya pun, bukan milik ketua pengarah pun. Ini adalah tanah amanah warisan leluhur nenek moyang yang telah dipersetujui dalam undang-undang untuk diberikan status hanya kepada Melayu. Tolonglah jangan dipermainkan hak amanah ini, dan tolonglah ambil tindakan, dan sekiranya tidak ambil tindakan, kita akan tidak agak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang. Itu daripada saya. Mungkin ada puan tambah?
Terima kasih banyak-banyak. Ada sebarang soalan? Datuk, adakah pihak syarikat ada membuat laporan ke atau rujukan kepada pihak Datuk berkaitan diorang kena ganti balik tanah ni? Pihak syarikat silent, dia tak bercakap apa. Yang keluarnya yang saya kata tadi, yang kita dapat kita hanya dengar respon daripada Sinar Harian yang mana pihak PTG telah berbincang dengan pihak syarikat supaya tanah yang ni diganti dari tempat yang 3,200 hektar ni dipindah tempat lain, digantikan dengan tanah syarikat yang lain. Saranan itu tak bertepatan dengan undang-undang kerana bercanggahan dengan Seksyen 19 Inaiman Tanah Rizal Melayu. Tanah Rizal Melayu ini tidak boleh digantikan kerana diwujud sebelum merdeka. Tidak selari dengan artikel 162 Perlembagaan Persekutuan. Itu jawapannya. Ada sebarang soalan? Tak ada, faham mohon maaf sekiranya ada apa-apa. Kalau ada apa-apa boleh hubungi kita. Mungkin saya cadangkan kepada pihak wartawan untuk dapatkan respon daripada Ketua Pengarah pula. Apakah respon daripada kita punya sidang media hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Gambar sikit. Grup foto. Alamak. Okey. Masuk. Okey bang, stand mic tu bang boleh bang? Cabut dulu bang ke? Nampak pula stand dengan wayu-wayu nak lirik tu bang. Okey, peganglah tunjuk bukti mana plan mana yang apa ada. Memorandum semua. Dah. Tolong ambil gambar, tolong ambil gambar. Sekejap dah. Tolong ambil gambar. Okey, Puan depan sikit ke? Macam mana ke? Tak nampak? Okey, boleh? Alright. Boleh. Okey, ready. 1, 2. Lagi sekali. Ya, 1, 2. One more. Okey, ada lain? Video? Boleh. Okey. Alright, okey boleh. Terima kasih banyak. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.